Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Natasha binti Abdul Ghani dari SMK Dato' Abdul Rahman Yaakob. Jadi hari ini saya akan menerangkan bab 10.3 yang bertajuk bahan antioksida. Okey, standard kandungan bagi tajuk ini 10.3.1 memerihalkan bahan antioksida. Yang kedua, 10.3.2 menerangkan tindakan bahan antioksida ke atas radikal bebas. Okey, objektif pembelajaran. Yang pertama, murid-murid perlu tahu memberi 3 contoh bahan antioksida. Yang kedua, murid-murid juga perlu tahu untuk menghuraikan tindak balas antioksidan terhadap radikal bebas. Pernah tak dengar orang cakap makanan ni bagus? Dia mempunyai bahan antioksidan, boleh mengurangkan radikal bebas. Jadi, apa itu radikal bebas? Dan apa itu antioksidan? Dan apa pula kaitan antara radikal bebas dan antioksidan ni? Sebelum kita masuk kepada tajuk antioksidan, kita ulang balik. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas ni adalah atom atau molekul yang kekurangan satu elektron yang menjadikan atom atau molekul tersebut tidak stabil, reaktif dan cenderung untuk menyerang atom atau molekul lain. Jadi apabila dia menyerang atom atau molekul lain, dia akan menyebabkan atom dan molekul lain ni pula yang tidak stabil dan benda tu akan berlaku secara berterusan. Seterusnya, radikal bebas ni bila terlalu banyak di dalam badan kita, dia boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit, antaranya kanser. Okey, seterusnya apa itu bahan antioksidan? Okey, bahan antioksidan adalah sebatian kimia yang diperlukan oleh badan kita untuk melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. Sebagai contoh, badan kita sendiri akan berlakunya proses penuaan. Jadi, antioksidan ni tadi akan melambatkan proses penuaan tersebut. Okey, apakah fungsi bahan antioksidan? Bahan ini dia akan melindungi sel badan kita daripada kerosakan akibat radikal bebas dan dianggap sebagai barisan pertahanan terhadap risiko mendapat penyakit. Tapi mana kita nak dapatkan bahan antioksidan ni? Jadi bahan antioksidan kita boleh dapat dalam dua cara. Yang pertama, daripada sumber makanan. Yang kedua, bahan antioksidan tu sendiri dah dihasilkan oleh badan kita. Cumanya, bahan antioksidan yang terhasil dalam badan kita akan berkurang apabila umur kita meningkat. Okey, kita pergi pada contoh-contoh bahan antioksidan. Yang pertama, kita ada beta-karotina. Yang mana beta-karotina ni kita boleh dapat dalam makanan yang berwarna merah, kuning atau jingga. Seperti lobak merah, mangga dan ubi keledai. Yang kedua, lutein. Lutein pula sering dikaitkan dengan mata yang sihat. Bahan antioksidan ini mudah didapati di dalam sayur-sayuran hijau seperti bayam, kubis dan brokoli. Seterusnya, dikopina. Dikopina pula ditemui dalam buah-buahan seperti betik, jambu batu, tembikai, tomato, aprikot, limau gedang dan orange. Okey, contoh yang seterusnya adalah vitamin C. Vitamin C adalah vitamin larut air yang dikenal sebagai asid ascorbic. Bahan antioksidan ini dia terdapat dalam buah-buahan sitrus, bayam, brokoli, kiwi, strawberry, cranberry, kubis, lada hijau dan bijirin. Contoh yang seterusnya adalah vitamin E yang juga dikenali sebagai alpha-tocopherol yang ada dalam pelbagai jenis minyak termasuk minyak kelapa sawit, minyak gemar gandum, minyak jagung dan minyak kacang soya. Bahan ni juga kita boleh dapat dalam aprikot, brokoli, kekacang dan juga mangga. Okey, tindakan bahan antioksidan terhadap radikal bebas.
Bahan antioksidan dia adalah sebatian kimia yang boleh diperoleh daripada sintesis kimia atau tumbuhan semula jadi. Apabila bahan antioksidan bertindak balas dengan radikal bebas, sebatian yang lebih stabil akan terhasil. Jadi dia akan menghentikan proses pengoksidaan. Okey, contoh pengoksidaan makanan. Di mana proses pengoksidaan makanan berlaku pada makanan yang terdedah kepada udara. Proses ini menyebabkan buah-buahan seperti apel dan pisang menjadi perang apabila dibiarkan kepada udara. Contoh gambar raja di bawah ni, dia menunjukkan apel yang telah digigit dan terdedah kepada udara. Dia akan menjadi warna keperang-perangan. Okey, seterusnya kita akan tengok contoh video pengoksidaan buah apel. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa follow dan subscribe.